Baik, terima kasih kepada rakan setugas Muammar dan juga Nur Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam ceria kepada penonton. Kita dipertemukan lagi untuk mengongsikan antara info semasa yang ada dimuatkan menerusi lintas langsung dari daerah Tutong. Ada saya kongsikan terlebih dahulu laporan pemantauan air banjir daerah Tutong yang dikongsikan ataupun yang disediakan oleh Balai Bomba Lamunin daerah Tutong setakat pagi ini 19 hari bulan Julai 2021 yang mana beberapa lokasi di Mukim Rambai seperti di Jalan Binutan, Jalan Kerancing, Jalan Kuala Ungar dan juga Jalan Rambai. Jalan-jalan tersebut boleh dilalui oleh kenderaan jenis salon. Manakala Jalan Bangkuru ianya tidak boleh dilalui oleh kenderaan jenis four-wheel drive. Jadi ambil maklum pada auda yang ingin melalui jalan-jalan yang dinyatakan sebentar tadi. Baik auda, untuk seterusnya pula mari kita ikuti bahan visual yang kami sediakan untuk tontonan auda pagi ini. Setujukah Auda jika masa kini pola pekerjaan kian berubah? Penekanan terhadap bidang keusahawanan sering kita dengari. Ia bukanlah perkara yang negatif, tetapi perkara yang positif yang mampu membantu individu bahkan negara untuk meningkatkan ekonomi. Pelbagai bentuk perniagaan juga pernah kami bawakan kepada auda penonton yang diusahakan oleh anak tempatan kita ni. Dan menerusi bahan kali ini, saya berkesempatan untuk mengunjungi salah sebuah kafe di daerah ini yang diusahakan oleh orang tempatan kita ni, Dayang Fatin Nur Syahirah. Perkongsian menarik daripada beliau bakal kita dengarkan bersama. Jadi, mari kita terus sahaja bersama beliau. Ya udah, alhamdulillah kalau kita melihat masa ni Joang, anak-anak tempatan masa ni semakin berani sudah. Orang melibatkan diri dalam bidang keusahawanan, alhamdulillah. Jadi bersama saya pada ketika ini iaitu Dayang Fatin Nur Syahirah juga melibatkan diri dalam bidang keusahawanan. Jadi kami mengetahui lebih lanjut Dayang, Acap bila kita mula melibatkan diri dalam bidang keusahawanan ni? Actually pada tahun 2013, now saya juga founder satu produk je lah selain buka bar macam ni. Okey, jadi macam mana boleh dapat inspirasi itu? Sebab kalau saya melihat juga lebih fokuskan kepada pembuatan minuman ni. Jadi macam mana boleh mendapat inspirasi itu? Dari mula dari YouTube, aku lihat ada banyak pengusaha yang muda-muda lah yang buka kafe di Korea, di Indonesia, di China kan. Dia sebenarnya orang buat pembuatan yang lain lah daripada Brunei. So aku rasa itu mungkin yang terbaik lah kalau aku bawa untuk di Brunei ni lah, untuk membuka kafe cuman inilah. Baik, jadi mungkin ada cabaran yang Dayang hadapi lah. Ini orang dari awal pembukaannya tu macam mana? Mungkin boleh kongsikan cabaran-cabaran. Cabaran yang pertama awal-awal dari segi media lah. Cabaran macam mana memperkenalkan bar ni kan, macam mana mempromosikan harga. Itu cabaran pertama lah, yang dari segi media sosial. Kedua, dari tenaga pekerja. Kalau tenaga pekerja masa ni kurang, so orang datang ramai, yang customer yang macam marah-marah tu macam biasalah tu lah. Biasalah. Sama bekalan. Sekarang di Brunei kalau habis payah lagi menunggu 2 minggu, 3 minggu. Oh, faham. Jadi bekalannya tu memang sukar untuk dapatkan di sinilah. Ia perlu berorder lagi dari luar. Seperti yang Dayang kongsikan juga tadi, mengenai dengan tenaga kerja. Sukar untuk dapat tenaga kerja atau macam mana? Tapi setakat ini macam mana? Adakah yang mengusahakan ini family punya bisnes atau macam mana? Setakat ini yang kalau tenaga pekerja, ada juga yang part timer lah. Sama ada yang keluarga menolong lah. Itu sajalah part time. Kalau tetap baru 2 orang. Oh, 2 orang. Jadi saya tertarik sebenarnya tadi Dayang kongsikan mengenai dengan belajar daripada YouTube. Jadi macam mana? Adakah ada target ataupun orang jenis-jenis minuman yang memang Dayang ingin ketengahkan ataupun ikut selera orang Brunei kah? Macam mana? Actually kami membuat minuman ni ikut selera Brunei.
ikut je lah. Tapi bergabung sama yang luar negeri lah punya. Sebab kebanyakannya macam negeri Korea, di mana orang tu tawar jenis yang dah berapa manis. Kami buat research 3 bulan. Wow. Kami datang ke kafe-kafe Brunei, melihatlah, meresearch apa yang buran-buran ni suka, apa kelainan yang ada di Brunei. Dan mungkin boleh kongsikan jugalah bagi Dayang sendiri, mengapa tani perlu ataupun masyarakat lah khususnya terlibat dalam bidang keusahawanan ini. Mungkin ada pendapat boleh kongsikan. Untuk mendapatkan satu, kalau boleh untuk mendapatkan wang sampingan lah sambil menunggu kerja. Kedua, untuk buat yang bermanfaat lah. Beliau turut menambah dalam berniaga jangan pernah menyerah kalah, namun sentiasalah bermotivasi untuk memajukan diri kerana dalam bidang berniaga sudah pasti berbagai cabaran dan dugaan akan ditempuhi. Yang paling penting, sentiasalah positif dan menerokai hal-hal yang menyenangkan. Baik, kalau kita lihat dalam bidang bisnes ni Joa, memang dia sentiasa positif lah. Ya, ada naik dan turunnya juga. Kadang-kadang komen negatif daripada para pelanggan. Jadi bagi Dayang sendiri macam mana tu untuk sentiasa bermotivasi dan sentiasa positif dalam mengkayakan bisnes ni? Macam mana? Sekiranya kami menerima macam yang negatif komen, kami kirakan ia tu sebagai satu perubahan lah, untuk merubah kami lah, cuma tu saja tu. And then macam kami yakin lah yang rezeki itu datang pada Allah. Ya, betul sekali. Segala negatif-negatif komen itu jadikan jadi pembakar semangat. Yes. Pembakar semangat. Mengubah jadi yang terbaik. Ya, betul sekali. Kalau lihat daripada ruang kafe Biskitan ya, boleh saya katakan kafe ataupun bar atau dia, apa konsep yang diketengahkan ini? Kamsah kalau dari segi mission tu dari Korean, combination lah, kebanyakannya dari Indonesia sama Jepun. Mungkin ada perancangan di masa-masa akan datang, mungkin boleh kongsikan kepada penonton di luar sana, silakan. Mungkin akan membesarkan lagi. Akan membesarkan lagi, lebihkan produk. Masa ni kami kontrol dulu produk yang akan dikeluarkan lah. Biar stabilkan dulu tenaga pekerja, macam itulah kami buat. Alhamdulillah, setakat ini macam mana penerimaan pelanggan? Alhamdulillah, masa ni okeylah. Positif review. Positif review lah. Ini pun our pages pun reach dah sampai 5 hari 20k lah. Oh, alhamdulillah. Jadi cara kita mempromosikan melalui mana? Instagram and Facebook. Instagram dan sama Facebook. Review. Alhamdulillah, itulah kalau kita melihat juga ya, dalam bisnes atau dalam bidang keusahawanan ni memang ada turun dan naiknya. Yang penting bagi seorang peniaga, satu, jangan mudah putus asa. Jangan mudah putus asa. Kedua, mesti sentiasa positif. Positif yang paling penting lah. Kuat semangat. Ya, kuat semangat itu pun antara salah satu prinsip yang perlu ada. Disiplin dan juga ni orang apa jua negatif. Kalau ada komen-komen negatif tu, ni orang jangan mudah ke hati lah. Jangan mudah koyaknya orang. Yang penting kuat dan juga terus berusaha, insya-Allah di masa yang datang akan berjaya. Baik, terima kasih ya Dayang Fatin. Bagi Dayang Fatin Nur Syahirah juga, pengawalan kualiti produk adalah penting dalam berniaga kerana ia adalah modal untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan, tidak kira apa jua perniagaan yang diusahakan, selain daripada perkhidmatan pelanggan, tempat yang selesa dan sebagainya. Menjadi seorang pengusaha bukanlah perkara yang mudah, namun berbekalkan keyakinan dan semangat yang jitu, pasti akan berjaya. Yang penting, sentiasalah mencabar diri untuk memberikan yang terbaik buat diri dan pelanggan, serta mempunyai objektif yang mesti dicapai dalam berniaga.